Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Anwar Jubin? Anda orang pertama hadir. Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas, saudara Ismadi Asace, saudara Zamari LC, selamat malam. Begitu juga saudara Mazli Syamsuddin. Apa khabar saudara? Puan Siti Arpah, moga sihat walafiat. Saudara Anwar Jubin, ya, saudara Kamarul Zaman. Saya sentiasa mendoakan anda sentiasa bahagia. Dan saya harapkan anda jangan lupa like, share dan subscribe. Bukan hanya di Facebook, begitu juga di Instagram. Ya, saudara Mak Syukri, saudara Kamarul Zaman, saudara Syahad Ibrahim, saudara Junaidi ID, saudara Muhammad Fuad, Satria Setiawan. Satria Setiawan ni dari Mengelembu. Nampak gaya makan kacang aja lah kita gayanya, Satria Setiawan. Saudara Rashidi Mustafa, anak anda Anggrit Rimba dari Pahang, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din. Begitu juga dengan Puan Ruby Din bersama pasangannya. Doa saya anda berbahagia. Saudara Muhammad Jahari, saudara Muhammad Asri Dir, saudara Muhaizan Ihsan, saudara Ajimin Arimin, saudara Kotman, Puan Hamidah Kamat, saudara Nizam Ijam, saudara Bulan Terang. Nak terang macam mana sekarang ni? Dah jadi gerhana ni saudara. Saudara Hazi Adam, saudara Awi Umar. Saya mai dari Penang, no. Mudah-mudahan nasi kadak tak naik larga kot. Saudara Syarul Azam, selamat malam. Saudara Raja Syahrizam, apa khabarku? Saudara Rahman, saudara Paipon, apa khabar saudara? Saudara Hashim Alias, orang Melaka, apa khabar ber? Saudara Muhammad Izhar, Paipon, apa, terima kasih. Saudara Abi Nur, saudara Ali Muhammad Nuli, saudara Saadah Hamidah, Puan Saadah Hamid, saudara Husin Khalid, saudara Baharum Waria, saudara Muhammad Ruslan, apa khabar saudara? Saudara Muhammad Ruslan daripada Kampung Gajah Perak, orang Perak yuk. Rahim Mahmud, Lia Harun. Begitu juga dengan Munim Ahmad, saudara Ramli Abdul Rahman, apa khabar? Raja Kamal, Raja Bazian, bagaimana Sungai Petani ku? Doa saya semoga sihat walafiat juga. Saudara Zulkifli, Puan Syarifah Hapipah daripada Pasir Gudang, Johor. Saudara Azmi Umar daripada Mindef, jangan tanam sayur. Hamidah Abdullah Hamid, Abi Kwe, saudara Normah Wan. Begitu juga dengan Datuk Aziz, apa khabar tu? Mudah sihat. Saudara Babri Abril, saudara Abdul Malik, Awi Umis, saudara Muhammad Zain, saudara Muklis Lis, Johan Bakar, Zalilah Zakaria, Jamaliah Sabban dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Ya, Cik Nen, apa khabar Cik Nen, saudara Harun Osman. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga masuklah dalam subscribe dalam Instagram, ya, saudara Rosinin Korengot, apa khabar orang Sarawak. Saudara Rizal Muhammad Sari, Khamis Sabtu. Saudara Azul Jalil, begitu juga saudara Menuju Akhirat. Begini, saya dah bagi tahu, kalau ada tulisan sila hantar, insya-Allah saya akan cuba. Ya, saudara Adi Warna, apa khabar orang Tanjung Malim. Saudara Awang Yusof, Azhari, Tok Kaya, Puan Ros, ya, saudara Menuju Akhirat, Sekolah Buta Huruf, alim yang malam buaya dia, saudara Kamu Zaman, Abdul Hamid dan teman-teman yang lain. Jangan lupa saudara, kemarin semalam 1921 menjadikan jumlah jangkitan semuanya menurut saudara Rio adalah 4,544,626 warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona. Dan semalam katanya ada 2 kematian kesan daripada jangkitan virus corona. Saudara, daripada apa yang saya perolehi, menurut saudara Puan Mariam Putih, saudara Ibrahim Cik Muda, Hazrul, menurut saudara Rio terdapat 9 negeri ada peningkatan jumlah jangkitannya. Dan susut cuma 5 negeri, sementara di Pahang itu 23 dan Terengganu 14 kekal. Artinya kemarin 23,
semalam juga 14 di dua negeri itu. Dan di Selangor nampak agaknya agaklah lega sedikit, daripada 1007 susut kepada 714. Tapi bagaimanapun wilayah persekutuan masih lagi meningkat yang agak menyesakkan nafas bila saya nampak, daripada 444 naik kepada 521. Lain-lain negeri walaupun ada penambahan tetapi masih lagi kekal di bawah 100 jangkitan. Jadi bersama-samalah kita berusaha. Cuma saya risau sekarang ni musim-musim sekejap hujan ni mungkin virus corona itu cepat merebak, saudara. Baik, saudara, itulah yang dapat saya laporkan setakat ini. Terima kasih saudara Rio daripada Universiti Malaya. Terima kasih saudara Jamil Idris yang tidak henti-henti memberi laporan kepada saya untuk perkongsian kita bersama, saudara. Baik, kita masuk segmen e-commerce. Dalam keadaan ekonomi yang sebegini, saya menggalakkan anda berniaga. Kalau ada produk, silalah wawarkan. Hubungi saudara Al-Azhar di talian 011 330 41241. Azhar dia meniaga wangi-wangian, setangi, al-bakur dan juga parfum dari Timur Tengah. Juga ada juga ini gula O. Ini untuk menjaga kesihatan saudara, kerana gula O inilah tanpa kalori. Andainya anda tak dapat berhubung dengan Al-Azhar atas kesibukannya dengan perniagaan al-bakur dan parfumnya, boleh juga sudah berhubung dengan Siti Farehah di talian 017 711 4300. 017-711-4300. Jangan lupa, bila berhubung dengan Siti Farehah, lain tidak dendeng manis Siti Farehah. Walaupun harga mencanak naik barangan di pasaran, tapi dendeng manis Siti Farehah masih mengekalkan harga lama. Tapi tak tahulah sampai berapa lama dia boleh bertahan. Saudara, bagi yang ingin mendapat bekalan buah-buahan di sekitar Lembah Kelang, hubungi saudara Syauqi 012-357-5703 supaya buah-buahan tersebut boleh dihantar ke rumah anda. Harganya di bawah pasaran harga supermarket ataupun di pasar, saudara. Dan akhirnya tentulah makanan kegemaran saya. Tadi waktu saya nak keluar rumah, ada teman-teman yang datang mengambil bekalan popiah sira Lady Maria. Katanya anak-anaknya suka. Memang saya pun suka. Popiah sira Lady Maria ini rasanya pedas, rangup dan manis. Sila hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Saudara, itu saja kita punya e-commerce hari ini, saudara. Apa khabar saudara Baru Zaman, saudara Ahmad Map, Arifin Abdullah, SL Service. Minta jasa baik kawan-kawan semua, tolong share, subscribe dan like. Saudara Nurdin Saleh, Miber. Terima kasih saudara SL Service, Absorber, Mutiara Ilmu, saudara Puan Jalina, Kekanda Zainal, Rosli Yunus. Ini di Instagram. Jangan lupa saudara, like, share dan subscribe. Itulah yang beri semangat untuk saya. Ada teman-teman bertanya apakah saya tidak jemu, apakah saya tak letih. Saya kata memang letih. Kadang-kadang waktu saya sakit, tapi saya dah berjanji dengan teman-teman bahawa saya tetap akan hadir jam 9.30 malam. Dalam apa keadaan pun saya akan cuba memberi pencerahan sekadar yang termampu saya lakukan. Terima kasih saudara Rosli Yunus, saudara Ash Halim. Begitu juga Abdullah Bakar, saudara Mansur Wahab. Baik saudara, dalam naluri kehidupan hari ini saya ingin menyentuh tentang bagaimana dalam kehidupan kita seharusnya menumpukan perkara yang utama dahulu. Dahulukan perkara yang ada kaitan dengan Allah, dengan ibu bapa dan diri kita. Janji-janji kita terhadap perkara yang sangat penting ini perlu ditepati, dan ia akan membantu kita untuk melaksanakan janji kita ke atas perkara-perkara penting yang lain. Janji yang paling penting dalam hidup ini adalah janji kita sebagai hamba untuk mematuhi perintah Allah. Janji inilah yang telah kita lakukan, yang telah kita meterai semasa kita belum dilahirkan dahulu, saudara. Jadi kegagalan menepati janji mungkin disebabkan perancangan atau janji kita itu tidak realistik. Kadang-kadang kita tidak mengukur kemampuan kita ataupun kebolehan kita semasa merancang janji itu. Contohnya, kita berjanji untuk solat tahajud setiap malam. Sedangkan solat 5 waktu pun belum tentu dapat kita disiplinkan diri kita. Jadi sudah tentulah janji ini sukar ditepati memandangkan tahap kita yang masih jauh ke belakang, saudara. Jadi adalah lebih baik
jika kita berazam untuk menepati solat 5 waktu dengan tepat pada waktunya. Kemas dan berdisiplin sewaktu melaksanakannya. Amalan ini tentulah lebih realistik dan batas kemampuan kita, kemudiannya barulah boleh dipertingkatkan tahap demi tahap, saudara. Oleh itu, petua untuk menepati janji terhadap diri sendiri adalah dengan memfokuskan apa yang kita janjikan terhadap satu perkara yang mampu kita lakukan. Mulakan dengan amalan kebaikan yang tidak terlalu sukar untuk kita melakukannya. Ya. Dan jangan terlalu tinggi hingga kita sukar untuk menepati janji itu. Ingat, saudara, ini kita baru bermula, maka jangan pula janji yang terlalu rendah hingga kelihatan tidak ada apa-apa kemajuan yang hendak dicapai. Paling penting, setelah janji yang realistik itu dapat ditepati, cubalah kita tingkatkan perkara yang ingin kita capai secara bertingkat-tingkat. InsyaAllah, kalau dengan secara konsisten, secara istiqamah, pasti kita akan dapat meningkatkannya dengan lebih maju lagi. Berjanji pada diri kita untuk sentiasa dapat melaksanakan solat 5 waktu. Itu yang paling penting. Kewajipan itu kita lakukan. Dan begitu juga janji kita dengan ibu bapa, keluarga dan teman-teman saudara. Ingat saudara, jangan suka berjanji kalau tidak ditepati, susah jadinya saudara. Baik, kita masuk segmen mutiara kata kiriman sahabat saya Cikgu Hibil. Katanya, 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan memburu seekor kambing tidaklah lebih merosakkan situasi berbanding agama seseorang akibat gilakan harta dan kedudukan. Jadi kalau kita lepaskan serigala 2 ekor pun dia kejar kambing tu, paling-paling tidak pun dia membunuh kambing itu. Tapi bagi orang yang gilakan harta dan kedudukan, mereka sanggup melakukan apa sahaja. Itu lebih bahaya daripada 2 ekor serigala. So fikir-fikirkanlah. Terima kasih Cikgu Hibil kerana sempat mengantar kiriman kata-kata mutiara kita. Bagi saya sentiasa berpesan pada teman-teman, begitu juga pada pimpinan negara. Janganlah anda berbelanja tanpa had, kerana kita bimbang negara akan muflis. Tajuk bicara kita malam ini, saudara, adalah di pintu cabaran. Ya, apa yang saya maksudkan dengan di pintu cabaran? Sabar dulu, saudara. Kita santun dulu pantun Pak Nazir. Sebab saya seronok kerana dapat kiriman daripada Pak Nazir setiap hari untuk kita sama-sama berkongsi pantun dengan beliau. Dan beliau menyindir, menegur ataupun memberi pandangan melalui pantun. Ya saudara, kata Pak Nazir, kak pipa menumbuk lada, ricik mentimun, kelapa diparut. Negara ditimpa, petaka berganda, pemimpin melamun, mengenyangkan perut. Itu masalah sebenarnya. Bila negara kita ditimpa bencana, kita ada banjir, kita ada kemarau, masalah ekonomi yang semakin merusut ini, saudara. Tapi kita melihat pemimpin masih melamun untuk mengenyangkan perut mereka, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, katanya berlangsung akad, tempohnya singkat, kanan kiri mengangguk kepala. Baru sedekat memegang pangkat, menganggap diri tahu segala. Itu masalah kadang-kadang pemimpin ni baru beberapa hari saja pegang jawatan, dah merasakan dirinya bijak segala-galanya. Sedangkan kita dengar macam mana Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi berpesan bahawa pemimpin jangan ingat bahawa apa yang anda cakap itu benar belaka. Zaman hari ini adalah zaman dunia tanpa sepadan, berita di ujung jari. Rakyat kadang-kadang lebih mengetahui daripada anda. Terima kasih Pak Nazir. Berlangsung akad tu akad nikah lah saudara. Berlangsung akad, tempohnya singkat, bukan lama mana pun. Kanan kiri mengangguk kepala, jadi mesti ada saksi. Sah. Baru sedekat memegang pangkat, menganggap diri tahu segalanya. Astaghfirullahalazim. Baik saudara, sebelum saya meneruskan pencerahan ini, saya mesti mengingatkan anda, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun sebarang channel, ingat bahawa anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan maupun kiriman ataupun komen-komen anda. Kerana saya tak mampu untuk memantau ke semua komen dan suntingan yang anda lakukan. Ini adalah pencerahan politik, bermatlamatkan untuk sekadar memberi informasi. Tidak lebih dari itu, saudara. Dan saya tidak ditaja oleh sesiapa, tidak dibayar oleh siapa. Yang saya harapkan, bila saya tengok like, share, subscribe itulah yang memberi semangat kepada saya. Saudara, ingat, bila saya memberi pencerahan ini, kita mesti bersetuju
untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, usai segala persoalan. Saudara, andainya anda mahu menghantar permasalahan ataupun persoalan, Saudara Muhammad Azalullah, nak kenyang tak apa tu, ni tamak all over, itulah keadaannya. Jadi kalau anda ada persoalan-persoalan atau komen-komen, gunakanlah bahasa yang harmonis. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai, saudara. Baik. Seperti biasa, saya harus memberi laporan kedudukan cuaca di negara kita ni masih lagi dalam keadaan tidak menentu. Ada negeri macam di sebelah utara sedang kepanasan, kering. Setengahnya pula ada pula hujan. Di negeri Pantai Timur juga sudah bermula hujan, tapi katanya di Kelantan semalam panas lik-lik. Di Johor ada hujan. Jadi begitu keadaannya, tidak sekata nampak gaya saudara. Jadi sebab itu saya berpesan pada anda berhati-hati dalam suasana begini. Penyakit mudah menjangkit dan kita mungkin mendapat demam ke, sesama ke, kerana suasananya sekejap kering, sekejap basah, sekejap panas, sekejap sejuk. Itu keadaan saudara. Baik. Begitu juga apa yang saya dapat laporan daripada Beijing di negara China. Kerana beberapa bahagian di selatan China rupanya telah dilanda hujan paling lebat dalam tempoh 60 tahun. Artinya selama 60 tahun, semalamlah hujan yang paling lebat melanda negara China, mengakibatkan banyak tanah runtuh dan juga katanya sekurang-kurangnya 7 wilayah jalan-jalan raya ditenggelami air. Jadi daripada rakaman video yang sampai kepada saya memaparkan air sungai melempah ke jalan raya dan menghanyutkan kereta serta kediaman di wilayah Guizhou, iaitu di barat daya China. Menurut Biro Cuaca Tempatan negara China, taburan hujan di Guangxi, Guangdong dan Fujian mencapai rekod tertinggi sejak tahun 1961. Ini adalah musibah yang sedang melanda negara China. Dan kenapa saya nyatakan ini? Kerana jika di negara China itu melanda hujan, besar kemungkinan dia akan menjangkit ke negara kita ni. Sebab saya dah beritahu bahawa dunia sekarang ni dah mula mengalami suasana yang tidak menentu. Jadi sebab itu kita harus berhati-hati. Kerana hujan lebat yang berlanjutan di wilayah Guizhou, Jiangxi, Anhui, Zhejiang dan Guangxi, dia bergerak ke arah utara dan musim banjir di China biasanya bermula pada bulan Jun setiap tahun. Tapi kali ini lebih teruk, dia berlaku di kawasan-kawasan pertanian yang padat dengan penduduk. Jadi kalau kawasan pertanian pun dah mula di jengah banjir, artinya negara tersebut pasti terjebak dengan masalah kurangnya sumber makanan. Itu keadaannya saudara. Jadi ini saya titik daripada agensi berita. Saya perlu mewawarkan kepada anda supaya kita tahu apa yang berlaku di dunia sekeliling kita. Dan kita telah pun mendapati sejak 2-3 hari lepas keputusan peperasan sijil pelajaran Malaysia telah pun diumumkan. Dan terdapat ada yang berjaya 9A, ada 10A, 8A, tetapi tidak kurang juga yang mengalami kegagalan. Kata menurut laporan yang saya terima, terdapat sekitar 90,000 pelajar yang tidak mempunyai sijil pelajaran Malaysia kerana sama ada mereka telah berhenti sekolah ataupun gagal dalam subjek bahasa Melayu serta sejarah. Saudara, sijil pelajaran Malaysia ni macam suap beranak lah. Saudara, nak belajar tapi tidak boleh meneruskan pengajian disebabkan gagal dalam SPM. Jadi dalam keadaan begini, apa akan jadi kepada anak-anak kita yang berusia 17 dan 18 tahun? Akhirnya mereka akan menjadi warga yang tercicir. Dan kalau mereka tak ke sekolah, tak meneruskan pendidikannya, mereka akan berpeleseran dan terdedah dengan isu-isu moral dan sosial. Sebab itu pimpinan harus memikirkan. Saya melihat bahawa cadangan yang terbaik adalah untuk mempertingkatkan lagi. Kementerian Pendidikan harus mempertingkatkan lagi bagaimana pendidikan TVET supaya anak-anak kita ini yang tak berpeluang melanjutkan pelajaran lebih tinggi lagi dimasukkan dalam sekolah TVET. TVET patut dipromosikan dan tidak timbul persaingan dengan universiti yang berunsurkan akademik. Ya saudara, itu saya lihat dari segi pendidikan. Anak-anak ini penting saudara. Jadi kalau anak-anak anda mereka tidak berjaya, bukan artinya mereka akan gagal selama-lamanya. Jangan marah, beri mereka semangat untuk memasuki TVET supaya dapat meneruskan
pengajian, mungkin mereka boleh jadi seorang usahawan yang lebih baik di masa akan datang, saudara. Saya melihat, saudara, ini agak merunsingkan apabila bernama melaporkan. Bernama ini adalah agensi kerajaan, agensi berita kerajaan. Bernama melaporkan kenaikan tarif elektrik tidak dapat dielakkan kerana kos penjanaan elektrik telah meningkat dengan mendadak dan begitu pantas. Tapi keperluan golongan tertentu harus dipertimbangkan. Demikian menurut ahli-ahli ekonomi. Jadi kalau kenaikan tarif elektrik ini berlaku, maka tentulah ia akan beri kesan yang lebih parah lagi pada rakyat yang semakin parah. Kita hari ini semakin parah sebab untuk saat ini penanda peningkatan untuk mencari penambahan kewangan, ekonomi masih belum lagi ada, saudara. Yang ada sekarang ini pembuangan pekerja masih berlaku dan keluarga kita ramai yang tak bekerja, menjadi penganggur. Saudara, kenaikan tarif ini tidak dapat dielakkan kerana permintaan tenaga terus melonjak. Gangguan bekalan bahan api serta kekurangan minyak, gas dan arang batu juga semakin meningkat di peringkat global. Ini menyebabkan tenaga untuk menghasilkan tenaga elektrik di peringkat global meningkat begitu tinggi. Di peringkat serantau, Singapura, Indonesia, India dan Australia, mereka telah pun menyemak semula tarif elektrik sebagai tindak balas kepada ketidaktentuan dalam pasaran tenaga, kesan daripada perang Ukraine dan Rusia, sekatan perjalanan akibat COVID-19 dan musim sejuk. Semua ini adalah faktor-faktor yang mengakibatkan harga arang batu, harga minyak, saudara, untuk kita menjana elektrik ini meningkat. Dan akhirnya tenaga nasional akan memulangkan beban itu kepada rakyat. Tentulah rakyat akan terkesan dengan begitu teruk sekali. Jadi, saudara, dalam keadaan begini kita berdoalah supaya adalah sesuatu upaya dapat dilakukan oleh pihak tenaga nasional supaya mengekang, janganlah diteruskan. Kalau nak naik pun berhati-hatilah, jangan terus naik dengan meningkat begitu tinggi tarifnya yang tak mampu untuk rakyat menanggungnya. Apabila kos tenaga elektrik naik, maka harga barangan pasti naik, saudara. Tapi yang menjadi masalah sekarang ni, saya semalam bila tengok tu, saya nak ketawa pun ada, nak marah pun ada. Saya sebenarnya, kadang-kadang saya kata malang lah. Malang tentera kita ni sekarang ni. Daripada mereka memegang senjata, akhirnya memegang cangkul. Kerana apabila Pak Menterinya mengatakan bahawa dia akan menggalakkan tentera berkebun di belakang rumah atau barek ataupun kediaman mereka. Jadi di sinilah saya lihat kadang-kadang kurang pekernya Menteri Pertahanan ni. Boleh, bukan tak boleh, tapi bukanlah itu jadikan agenda di Kementerian Pertahanan. Benar, ada terdapat beberapa kem-kem askar telah pun memulakan tanaman sampingan sebagai aktiviti ataupun hobi. Tapi bukan ini jadikan aktiviti keperluan. Sebab itu saya kata kalau nak buat musim lawak pun sekarang ni belum musim kerja lawak lagi. Pelawak betul lah Menteri Pertahanan ni bila dia kata askar-askar digalakkan bertanam untuk mengatasi masalah makanan dan sebagainya, tanam sayur. Itu bukan satu usaha yang mantap. Benar sekarang ada lebih 360,000 warga veteran yang menjerit. Mereka mengadakan demonstrasi, mereka menuntut supaya pimpinan negara dapat memikirkan bagaimana veteran-veteran ini dapat diberikan tanah untuk mereka mengerjakan di sektor pertanian. Sepatutnya itu yang dilakukan. Menteri Pertahanan sepatutnya berunding dengan kerajaan negeri. Saya sekarang ni veteran askar ada banyak ni. Ada 360,000. So, negeri Perlis berapa ekar boleh bagi pada veteran askar atau veteran tentera di negeri Perlis. Kedah macam mana? Perak bagaimana? Supaya veteran-veteran inilah kita beri mereka ini benih, baja, peralatan. Kalau perlu juga bolehlah kita gunakan tenaga ataupun pasukan kembali yang askar-askar kita dalam unit kejuruteraan, jurutera tu bolehlah untuk menerangkan tanah-tanah terbiar itu. Kemudian biarkan angkatan tentera ini
veteran ini berkebun. Itu sepatutnya. Bukan katanya telah pun bergerak, berlaku dalam beberapa zon. Katanya semalam Panglima Tentera Darat, itu Jeneral Datuk Zamrus Mak Zain, memang telah pun mengadakan kegiatan tersebut. Melalui dalam muka bukunya, beliau maklumkan bahawa ladang integrasi Tentera Darat di Kamp Said Sirajuddin telah pun dilaksanakan melalui program kelestarian makanan Tentera Darat. Tapi itu hanya sayur-sayuran. Saya lebih baiklah diberi tanah macam di Sabah, di Sarawak, ya masih lagi banyak tanah-tanahnya, di Pahang. Beri veteran tentera ini meneroka tanah tersebut untuk sektor pertanian. Jadikan ia sebagai industri pertanian dan kita bantu. Itu sepatutnya. Bukan kem-kem. Ya, askar banyak kerja. Mereka perlu menjaga keselamatan, lestari pertahanan negara mesti dipertingkatkan. Bukan boleh biar begitu saja. Yang mana pakar-pakar ni perlu diteruskan kepakaran mereka. Jadi bukan nak berkebun. Jadi saya rasa kadang-kadang buat lawak. Bila katakan lawak bodoh, orang marah. Ini keadaan secara. Nak buat boleh, tapi bukanlah satu pengumuman yang menjadi satu pengumuman besar daripada seorang Menteri Pertahanan. Katanya Menteri Kanan Pertahanan. Jadi bagi saya lah, saya mengharapkan agar sesuatu yang dapat dipikirkan oleh Menteri Pertahanan ini kepada veteran tentera. Mereka menjerit nak tanah. Berundinglah dengan kerajaan negeri. Saya terus terang cakap, okey, saya selaku Menteri Pertahanan, veteran-veteran tentera yang berusia bawah 50 tahun, sekian banyak. Mereka ini berkemampuan untuk meneroka sektor pertanian. Berikan mereka peluang. Macam mana apa yang dilakukan oleh iGrow. Saya bersetuju dengan anak muda daripada Saudara Nordin Malik di iGrow di Perak Tengah. Beliau melatih veteran-veteran tentera untuk bertani. Tapi latihan saja dapat apa yang dapat lakukan kalau tak ada tanahnya. Ini saudara, saya tak nak lah Saudara Zul Karnain nak kata bukan-bukan, saya tak mahu. Tapi bagi saya, cuma saya harapkan belum musim majara lawak ni tak payahlah buat lawak. Itu sajalah saudara. Dan saya agak bersetuju dengan pandangan daripada mantan Perdana Menteri yang berhormat Datuk Seri Najib. Dia kata naikkan harga RON 95 dan T20 banyak gunakan subsidi. Dia katanya bahawa kerajaan harus mempertimbangkan untuk menaikkan harga minyak RON 95 sebanyak 10 atau 20 sen. Bukan ditumpukan kerana bagi subsidi minyak. Saudara, kerana kalau dapat dikurangkan subsidi sebanyak 10 sen ke 20 sen itu banyak jumlahnya. Malah sekarang ni pun mereka yang dalam golongan T20 pun telah pun menggunakan minyak RON 95. Sebab mereka pun, orang yang T20 pun terkesan, mereka sudah pun memindahkan daripada penggunaan RON 97 kepada RON 95. Saudara, jadi dengan penurunan lebih kurang 65% jualan RON 97 merupakan bukti bahawa sebahagian besar orang kaya dan orang yang berkemampuan telah bertukar minyak ke RON 95. Itu pandangan daripada mantan Perdana Menteri. Jadi beliau mengharapkan supaya subsidi yang diberikan kepada RON 95 ini, okey, kita naikkan 10 sen ke 20 sen ke, ya, tapi banyak jumlahnya. Patutnya uang itu yang kita simpan itu boleh dilaburkan untuk lestari kehidupan rakyat saudara. Itu saya lihatlah yang paling penting. Bagaimanapun saya agak tertarik mendengar kenyataan daripada, ini masuk politik saudara, kenyataan daripada Saudara Ghulam Muzaffar sebagai Setiausaha UMNO bahagian Batu di Ulatan Persekutuan. Dia kata UMNO sekarang ni seolah mau menempah maut. Kerana apabila semalam kerajaan memaklumkan subsidi minyak masak. Ini kemasan botol 2 kilo, 3 kilo dan 5 kilo dimasukkan mulai 1 Julai 2022. Dan hari ini isu tersebut telah pun disahkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Ini keadaan saya dah bagi tahu. Rakyat tak kata ini kerajaan campuran. Kerana yang memimpin adalah Datuk Ismail Sabri, adalah naib Presiden UMNO. Maka saat-saat kita nak menghadapi pilihan raya ini, apakah dengan penarikan subsidi pada minyak masak ini satu keputusan yang wajar.
ini akan memberi kesan yang besar saudara. Jadi, baik, kata saudara mengurangkan kos perbelanjaan, dan mengamalkan subsidi bersasar dan syarikat besar JSE seperti saham Derby, Ferda meraih keuntungan tinggi dan harga CPO yang tinggi di pasaran terbuka. Tetapi ia buruk kepada rakyat yang sudah pasti harga barangan makanan akan meningkat berkali ganda. Jadi sudah pastilah akan berlakunya domino effect yang akan mengempiskan lagi poket rakyat. Kenapa Perdana Menteri mengulangi kenyataan tersebut? Semalam Nyata Linggi dah cakap, sudahlah, apakah kerana perkara ini menjadi perkara besar. Saya yakin ini adalah menjadi jeritan rakyat. Saya tak mau sebutlah macam mana apa yang dilakukan oleh media sosial Parti Pembangkang. Lenjan nak menahan, tapi kenyataan mereka juga tak boleh kita sangkal. Kesan daripada kenaikan harga minyak disebabkan, minyak masak sahaja disebabkan oleh penarikan subsidi. Ini bukan hanya subsidi minyak, malahan makanan-makanan lain termasuklah ayam, telur, dan besar kemungkinan semua subsidi makanan yang lain juga akan ditarik balik. Kalau ini berlaku, bagaimana? Benar, yang menurut Yang Amat Perdana Menteri tadi, bahawa kerajaan akan menambah dalam pemberian bantuan keluarga Malaysia. Tapi jumlah RM100 saja. Untuk berapa bulan? Malahan, saya nak bagi tahu, ada berlaku dalam sebuah keluarga. Bila suaminya mempunyai isteri, lebih daripada seorang, 2 atau 3. Apabila seorang isteri itu ambil bantuan ini, maka isteri yang lain, keluarga yang lain tak dapat. Ini merupakan beban yang tak nampak. Begitu juga macam saya katakan, kalau anda mempunyai syarikat yang anda wujudkan 10 tahun dulu, tapi kadang-kadang akibat kelalaian, maka syarikat tersebut masih tidak dipadamkan, masih ada di dalam pendaftar syarikat, Register of Company, ROC. Jadi sebab itu maka anda tidak layak untuk mendapat bantuan keluarga Malaysia. Ramai, berpuluh ribu. Itu yang saya katakan. Bila kita mengatakan bahawa nak beri bantuan tu, biarlah jelas dan caranya biar semua dapat. Rakyat dah lenjan, rakyat dah letih. Macam mana peristiwa sewaktu negara ditadbir oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Di saat rakyat terkurung, ada berlakunya PKP, Perintah Pergerakan, dan serangan wabak virus corona. Saudara, kononnya kerajaan menyediakan bantuan untuk membantu rakyat. Akhirnya lebih ramai bunuh diri sebab tak dapat. Kecewa. Saya yakin apa yang diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri tadi juga akan berlaku. Jadi bagaimana untuk mengelakkan perkara ini tidak berterusan? Hanya kerana tarik subsidi bagi RM100. Cuba dipikirkan. Sebulan ke? Setahun ke? 3 bulan ke? Kalau 3 bulan RM100 tu, mana sebulan RM35 lah lebih kurang. Bolehkah ia mengatasi dengan kenaikan harga barang? Yang kita minta supaya menteri memikirkan macam mana untuk mengawal harga barang makanan. Itu yang paling penting. Kalau perlu, gaji menteri pun ditiadakanlah. Potonglah gaji menteri. Ini tak dengar, belum terdengar daripada sejak negara menghadapi masalah ekonomi yang merudum, belum terdengar kita gaji, allowance, wakil rakyat, timbalan menteri-menteri dipotong. Tak ada. Yang dipotong subsidi untuk rakyat. Apa benda ni? Saya sebenarnya saya khawatir, saya bimbang sebagai warga UMNO. Keputusan yang dibuat oleh Yang Amat Perdana Menteri itu bukanlah satu keputusan yang menguntungkan UMNO. Saya faham kedudukan Yang Amat Perdana Menteri sekarang ini. Sebab beliau mengharapkan agar menteri-menteri dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka sebagaimana yang diamanahkan. Tapi beliau kena faham juga, di saat-saat kita sedang mula mendekati pilihan raya ini, menteri-menteri yang datang daripada parti PBM, mereka tidak akan melakukan dengan baik sebab mereka berusaha juga untuk melakukan sabotaj supaya dilihat gagalnya kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri. Ini yang perlu dipikir.
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Siapa? Bukan daripada UMNO. Menteri Pertanian. Bukan daripada UMNO. Menteri Ekonomi. Bukan orang UMNO. Menteri Perdagangan dan Perindustrian Antarabangsa. Bukan dari UMNO. Menteri Kewangan 50-50. Sebab yang melantiknya bukan daripada UMNO. Dan menteri yang kononnya nak menjaga pemulihan ekonomi sebagainya, Tasimuddin, yang bertaraf menteri. Apa dia buat? Takkan dia? Saya tak nampak keikhlasannya. Yang kita nampak lain tak ada. Mereka tetap menuntut untuk jawatan menteri. Itu matlamat mereka. Jadi dikecohkan dalam suasana politik dan tugas untuk menangani kehidupan rakyat tidak dilakukan. Jadi ini apa benda ni? Saya fikir sepatutnya sekarang ni yang mau buat Perdana Menteri kena berani, kena tegas. Kerana kamu sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna tidak mampu, maka saya minta maaf. I already give you a task. You tak boleh, maka ganti dengan orang lain. Tapi sekarang saya nampak Perdana Menteri terpaksa pikul jawatan itu dan buat press conference. Mengadakan sidang media tadi. Saya pun dengar lah, ingat apalah pengumuman besar yang akan dibuat oleh Yang Amat Perdana Menteri. Sebelahnya tadi saya tengok Tengku Zafrul senyum, sengih aja. Tak ada sara. Hanya mengumumkan bahawa subsidi untuk minyak yang paket. Itu semalam dah bagi tahu dah. Paket tu masih kekal subsidi. Tapi untuk 2 kg, 3 kg dalam botol apa semua tu dah tak ada. Bagaimana dengan harga ayam? Bagaimana dengan harga pasaran yang lain? Jadi saya nampak, saya bersimpatilah dengan Yang Amat Perdana Menteri. Saya rasa seolah beliau disabotaj oleh kalangan. Sebab saya katakan, beliau bukanlah berada dalam kedudukan yang terbaik. Sebab itu, cara terbaik, Datuk Seri Ismail Sabri, fikir-fikirkanlah. Buatlah pilihan raya. Tak apalah siapa nak menang pun menanglah. Tapi supaya kehidupan rakyat dapat disantuni sebaik mungkin. Sekarang ni, saya tidak nampak. Kalau menteri datang daripada Parti PAS, dia tidak akan bersama dengan apa yang diusulkan oleh UMNO. Berbuih lah bercakap pun, dia buat cara dia lah. Kalau untuk Parti PBM, menteri selalu lihat sendirilah apa yang dia lakukan. Menteri Belia dan Sukan daripada PBM, timbalan Presiden PBM, apa dia buat? Malahan membuatkan rakyat marah lagi. Tetapi orang tak marah pada dia secara peribadi, orang marah pada kerajaan. Bila dia melontarkan kenyataan, kita kalah pertandingan bola sepak kerana sorakan penyokong, rakyat dapat melihat teruknya suasana stadium terselenggaranya. Tapi orang tak marah pada dia secara peribadi, orang marah pada kerajaan. Kerajaan dipimpin oleh Datuk Ismail Sabri. Beliau adalah naib Presiden UMNO. Dan kita akan menghadapi pilihan raya akan datang. Ini masalah yang harus dipikirkan secara jelas, secara berhemah oleh Yang Amat Perdana Menteri. Sebab itu saya kata jalan terbaik, panggillah pilihan raya. Sudah-sudahlah. Rakyat terus je genjan ni. Sebab tadi betul lah Puan Noraidah Kamarudin, kita ingatkan bila pengumuman Yang Amat Perdana Menteri akan membuat pengumuman penting, semua rakyat tumpu. Saya tengok tadi rakyat semua tumpu, lebih kurang 6.3 6,300 rakyat tunggu. Itu yang saya tengok dalam MG, Malaysia Gazette punya site. Ingatkan nak bubar parlimen, rupanya nak bagi tahu apa yang diumumkan oleh Natalinggi semalam. Berduit lah, berderet lah orang marah. Emoji yang marah. Saya harap tak adalah emoji marah pada saya ni. Semua saya minta kepada anda, jangan lupa like, share dan subscribe. Itu saja saya minta. Saudara, dan saudara kena ingat, saudara, krisis ekonomi untuk tahun akan datang sudah pun menghampiri. Lebih 60% sebenarnya ketua-ketua pegawai eksekutif, iaitu CEO di seluruh dunia meramalkan kemelesekan ekonomi dalam tempoh 12 hingga 18 bulan akan datang. Artinya, saudara, kita tidak terkecuali. Satu dunia krisis ekonomi ni. Jadi, tinjauan global yang melibatkan lebih kurang 750 CEO di seluruh dunia ataupun pegawai tertinggi syarikat-syarikat besar, mereka berkata separuh daripada CEO itu pendapat wilayah di mana syarikat mereka beroperasi telah pun mengalami kemelesetan ekonomi, saudara. Ini jelas. Saya Ali Jasin Abdullah, bubar parlimen terbaiklah. Jadi lembaga persidangan berkata KDNK di Eropah setakat ini terus berkembang pada tahun 2020, tapi nampaknya persoalan yang paling besar, apakah
negara tersebut juga sudah pun terjebak dalam jurang kemelesetan ekonomi. Amerika lebih teruk. Yahoo Finance melaporkan bahawa katanya kabar angin bertiup kencang di kalangan CEO seluruh dunia mengenai situasi ekonomi dunia apabila Bank Pusat seluruh dunia telah pun membentangkan perancangan yang agresif dengan menaikkan kadar faedah. Di Amerika, Reserve Persekutuan pada hari Rabu menaikkan kadar faedah sebanyak 0.75%, yang terbesar sejak tahun 1994. Jadi, ahli ekonomi di Bank of America Global Research menjangkakan bahawa Amerika Syarikat bakal terjejas teruk dengan kira-kira 40% akan terjerumus dalam krisis ekonomi yang mendatang. Selain daripada itu, ahli perniagaan terkemuka termasuk Ketua Pegawai Eksekutif JP Morgan. JP Morgan ni adalah salah satu peramal ekonomi Jamie Dimon dan pengasas Tesla Elon Musk telah menyatakan kebimbangan serta mengambil langkah berjaga-jaga dalam menghadapi krisis ekonomi dunia ataupun apa yang disebutkan olehnya sebagai masa yang cukup mencabar. Jadi pada 7 Jun dulu, Musk pernah berkata bahawa dia mempunyai rasa tidak sedap hati melihat situasi ekonomi terkini. Jadi rasa kurang senang Musk itu hadir pada minggu yang sama bila Dimon meminta persidangan perniagaan untuk bersiap sedia dengan taufan ekonomi. Kita sudah berada, sekarang ni angin dah bertiup, taufan tengah melanda. Jadi dalam keadaan segini kita harus bersiap sedia, saudara. Sebab itu saya katakan tadi, yang terbaik kalaulah Isyamuddin pergi jumpa dengan menteri-menteri besar, cari kawasan-kawasan mana yang ada tanah lagi, beri kepada veteran askar, tanam padi ke, tanam apa sahajalah yang boleh jadi makanan, boleh kita jadikan dalam menghadapi suasana yang tidak menentu ini. Nak harap dapat gaji tak ada dah, saudara. Dunia begitu meleset, saudara. Jadi masalah saya sekarang ni, bila saya tengok keadaannya, bukan kehidupan rakyat yang jadi keutamaan daripada parti-parti pembangkang. Parti Peribumi Bersatu sibuk nakkan jawatan menteri daripada memikirkan masalah rakyat. Mereka bergaduh nak jawatan menteri, sama ada nakkan jawatan Perdana Menteri lah. Macam mana kita nak yakin dengan orang politik sekarang, saudara? Saya melihat bagaimana Tan Sri Muhyiddin menyuarakan rasa sembamnya. Kerana katanya bahawa Datuk Seri Ismail Sabri masih belum memutuskan siapa pengganti Zuraida Kamordin yang seharusnya tidak lagi berada dalam kabinet kerana meninggalkan Parti Bersatu. Dah 2 minggu katanya. Pengumuman Perdana Menteri berhubung perlantikan Menteri pengganti Zuraida. Jadi saudara lihatlah sendiri. Fikirlah. Yang mereka fikirkan lain tak ada. Jawatan menteri. Sebab itu saya katakan, jawatan menteri ini potong gaji. Sebab mereka melihat gaji sebagai menteri ini cukup lumayan. Rakyat susah. Kita sekarang ni tersepit ni, saudara. Dan ternyata saya haraplah kalau boleh Datuk Ismail Sabri cakap terus terang dengan Tan Sri Muhyiddin, you have failed. Memanglah dia dulu je Perdana Menteri pun Perdana Menteri yang gagal. Lepas tu kononnya Majlis Pemulihan Negara bagi dia sebagai pengurusi. Sehingga kan Perdana Menteri pun terpaksalah menimbangkan, okey, bagi jawatan Majlis Pemulihan Negara, apa yang dipulihkan? It's a fail, total flop. Jadi antara punca kemelesetan ekonomi negara sekarang ni kerana tak ada perancangan yang mampan. Ekonomi negara terus lemah. Saya fikir sendiri, saya dalam keadaan begini, saya pun tak tahu macam mana lah. Hari ini pun masih lagi menekankan, dia kata dia mahu tetap tempat Zuraida itu digantikan oleh wakil daripada Parti Peribumi Bersatu jadi menteri. Itu rebutannya. Bukan soalnya sekarang ni kita nak dengarlah mana-mana menteri ni disatukan fikiran mereka apa nak kita hadapi, apa cara kita nak buat. Gelombang taufan sudah pun mula mendekati. Ini bukan kata saya, saudara. Ini kata pakar-pakar ekonomi dunia. Dan ini bukan negara di dunia kita saja, tidak, satu dunia. Dan sepatutnya kita harus bersiap sedia. Dulu saya dah cakap, 3-4 bulan dah bagi tahu, negara perlu memikirkan tentang bagaimana stok makanan kita. Food security is the most important. Tapi cakap kita ni orang kata
Masuk tengah kiri, terus tengah kanan. Kadang-kadang mereka tahu aja. Seolah kita ni bijak sangat lah. Ya maklumlah, saya tak ada lah PhD, berjela-jela dari segi ekonomi. Tapi saya menzahirkan kebimbangan. Melihat bagaimana keadaan dunia. Saya khawatir negara kita apa nak jadi. Sebab saya katakan penggantungan kita pada makanan. Sumber makanan kita, memang negara kita bergantung 90% daripada negara luar. Segala rempah ratusnya kita import dari luar. Segala ikan apa semua dari luar. Daging dari luar. Malahan beras pun kita import dari luar. Yang ada tu lebih kurang 10-20% saja. Ini tidak mampu untuk menampung keseluruhan untuk rakyat kita berjumlah 32 juta orang. Sebab itu digandakan. Saya melihat, bila macam saya katakan, saya ingat dalam 2 minggu dulu saya kata, saya terkejut bila pergi ke Skincan. Kawasan sebut sepatutnya tahu padi itu terbentang luas. Diusahakan, tapi masih ada kawasan yang masih terbiar. Dan saya melihat bagaimana veteran tentera minta supaya berilah kami tanah untuk kami bertani. Mereka bukan nak minta duit pun. Nak minta supaya penyelarasan, pencen dan sebagainya. Belum ada benda yang tuntas. Jadi beri mereka peluang untuk mendapat tempat untuk bertani. Aduh, hai letih lah. Cikgu Din, Datuk Seri Sabri berehatlah dulu. Dari anak politik. PRU 15. Rehat sajalah. Kadang-kadang sekarang ni, saya nampak saudara. Saya ngeri sebenarnya. Dan suka tak suka, berapa lama dia boleh tangguhkan? Okey, saya setuju. Dia kata bahawa pilihan raya ini, kita akan tangguh sikit. Tapi berapa lama? Berapa lama Perdana Menteri boleh menangguhkan tarikh pilihan raya? Okey. Selewat-lewatnya pada 9 Julai 2023. Setahun. Lepas itu, apakah kita dapat merasakan tahun depan segalanya baik, sedangkan ekonomi dunia lebih teruk lagi? Sekarang ni lah disantunkan supaya pimpinan, supaya menteri-menteri yang ada itu benar-benar orang yang mantap. Ini lantik orang yang bukan-bukan. Saya minta maaf lah. Saya hilang kepercayaan kepada Menteri Pertanian. Berapa lama dah saya dah bercakap? Kononnya turun ke lapangan. Lapangan mana yang boleh turun? Kementerian Pertanian dan Sumber Makanan. Ini satu kementerian yang paling penting. Memanglah bukanlah kementerian yang dilihat sebagai kementerian yang begitu glamour. Menteri Kewangan. Bukan, kita tahu. Tetapi ini penting bagi rakyat. Tapi apa jadi? Begitu juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Memanglah nampak tak penting, tak glamour. Bagi data tinggi. Tapi apa yang dilakukannya? Sehingga kan Perdana Menteri terpaksa berhadapan dengan rakyat sekali lagi. Untuk menerangkan apa yang dinyatakan oleh Natalinggi semalam. Bagi saya tak ada keperluan. Dah buat keputusan, kabinet memutuskan, ini, jalan terus. Perlu apa nak buat pengumuman lagi? Aduh. Saudara Irfan Naufal, kalau bagi tanah pun dia orang tak usahakan. Saya tidak nampak begitu saudara. Kalau ada suntikan, kalau ada kita punya usaha, beri betul-betul. Memang sekarang ni banyak tanah-tanah terbiar. Usahakanlah secara, bukan berperingkat saudara, secara bersasar. Kumpulkan berbanyak. Jadi, macam apa yang berlaku di seberang Perak, sekawasan dekat atas sikit di Teluk Intan tu, dekat Pasir Salak. Sarjana mata memandang. Apa yang kita lihat di Skincan, di Tanjung Karang, saya melihat. Tapi kalau dapat kita usahakan, gandakan. Jadi kita turunkan bijak pandai daripada Universiti Pertanian. Dulu Universiti Pertanian, sekarang ni dah jadi Universiti Putra. Pakar-pakar ini membantu dengan teknologi yang baik. Sekarang ni dah ada pula teknologi drone. Gunakan drone untuk menabur baja, untuk menabur racun. Kita gunakan segala teknologi. Lihat saudara, saya dah bercakap, saya ingat 2 minggu lepas. Saya kata tengoklah bagaimana Pak Jokowi di Indonesia sebagai Presiden Indonesia. Rakyat dia 200 juta lebih. Dia turun ke gelanggang, tengok sendiri bagaimana ini pertanian yang diwujudkan sawah padi yang sejauh mata memandang 130,000 hektar. Begitu juga di Sumatera dan sebagainya. Itu cara dia. Masa untuk kita duduk memanaskan kerusi is over. Masa kita untuk hadir dengan Pahlawan Kompang sudah akhir. Masa untuk kita hadir,
ke lapangan dengan bentangan, kapet merah. Dah tak ada dah. Sekarang ni sama-sama dengan rakyat. Santuni bersama, beri gerakan pada rakyat untuk bagaimana kita nak cari. Ini masalah kita ni dah diserang ni. Dia serangan bukan oleh sesiapa, serangan kesan dunia. Ini tak boleh kita buat, saudara. Tempiannya akan kena pada kita. Bila saya beri penjelasan tadi, negara China sudah berlaku banjir, ini juga akan melanda negara kita. Sebab itu bersiap setia, siap siaga kita. Janganlah pula askar tu lantik. Kita ada tentera, janganlah pula tentera suruh tanam jadi pahlawan cangkul pula. Ini kerja lawak ni. Aduh, Saudara Ali Abdul Latif, inilah bahananya menteri-menteri dan orang politik yang bermain dua kolam. Semuanya menjadi tonggang langgang. Saya setuju, saudara. Saudara Dit Mahathir, bijak pandai ramai, salurkanlah idea untuk atasi masalah bekalan makanan, pertanian, perikanan dan kenaikan harga barang. Ini perlu dilakukan. Sepatutnya sekarang ni digandakan usaha. Nelayan-nelayan kita ni sepatutnya dah diberi equipment dah. Dah dibekalkan dengan bot-bot dan sebagainya. Kenapa tidak dilakukan? Malahan nelayan terbiar, termenung. Tunggu tepi pantai. Apa yang ada saja. Kenapa tidak diberi galakan anak-anak muda? Saya dah bercakap berapa lama dah. Usaha industri laut dalam mesti dipertingkatkan. Bumi Malaysia ni dikelilingi oleh air. Belah pantai timur ada laut Cina Selatan. Belah sini ada laut Selat Melaka. Kita ada belah atas sikit lagi Andaman Sea. Kita banyak dikelilingi laut. Kenapa kita kekurangan ikan? Kenapa harga ikan boleh naik? Sebabnya perusahaan itu kita import ikan daripada luar negara. Jadi Menteri Pertanian sepatutnya mengatasi persoalan ini. Saya pernah berbual dengan Datuk Elisa Bridgik. Dia kata dulu pun sewaktu beliau menjadi Menteri Pertanian, memang beliau telah menyuarakan persoalan tentang food security ini. Tapi nak buat macam mana? Kalah, tak dapat apa-apa ini, tak tergendala. Apa yang dapat kita laksanakan melalui LKM, Lembaga Kebajikan Malaysia, patut digandakan. Bukan hanya Lembaga Kebajikan Malaysia ni jaga ikan daripada laut air masin, bagaimana juga ikan-ikan daripada Sungai Tawar. Saudara, ini keadaannya. Saya amat mengharapkanlah. Tapi saya tak tahulah. Cerita menteri lain tak ada. Nak jawatan. Saudara, saya terima satu kiriman sahabat saya. Saya panggil dia ustaz lah. Dia seorang peguam. Dia seorang Faizal. Dia lawyer Pasarudin, dia lawyer syari'i. Dia kata kenaikan tarif elektrik tidak dapat dielakkan. Jadi pertimbangkan subsidi bersasar merupakan cabaran dari segi parti maupun diri sendiri. Dan seandainya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bertangguh-tangguh untuk membubarkan parlimen, katanya ini adalah merupakan beban kepada beliau yang sedang kita nak anggap sebagai poster boy. Jadi sepatutnya beliau adalah kekuatan kita. Pembangkang dapat harapan masih berantakan, paling sesuai sekarang ini. Jadi yang paling awal bukan nak tengok pembangkang ataupun Perikatan Nasional, tak. Tapi kita tengok pengundi, kita santuni rakyat. Rakyat pasti akan berterima kasih pada kita apabila kehidupan mereka disantuni. Tapi bila masalah hidup mereka terjerat dalam masalah nak cari makan pun susah, maka mereka akan sumpah serana. Saudara agensi slow tipu rakyat. Saya tak nampak begitu, saya rasakan kerana mereka bukan tipu rakyat, tapi mereka membiarkan, mengizinkan, malahan kadang-kadang mereka menghirup air mata rakyat. Saya marah benda begitu. Dan sekarang ni kita akan berhadapan nak buat pilihan raya, kita akan berhadapan dengan pakar kempen Rafizi dah bersama-sama dalam Pakti Keadilan. Jangan lupa saya. Ini saudara Zeri. Saya tak maulah cakap benda begitu. Sepatutnya saya rasa yang terbaik bubar jelah. Jadi saya nampak lah, tiba-tiba saya tengok ada pula kiriman daripada Datuk Jazlan. Dia kata malang lah, dia kata UMNO mempunyai seorang Perdana Menteri yang lemah. Itu sebab kenyataan daripada timbalan pengurusi perhubungan UMNO Johor. Jadi saya juga menerima kiriman daripada saudara Nasir. Dia kata berhubung strategi kerajaan menukar subsidi kepada penternak beralih terus kepada 85 juta penerima di kalangan rakyat dengan pemberian terus RM100 itu dirasakan tidak akan mendatangkan kesan untuk menstabilkan harga keperluan pertanian dan ternakan.
Kawalan harga siling juga tidak dikenakan lagi kepada peniaga. Strategi ini katanya adalah ibarat menembak di kaki sendiri. Ini saudara Nasir yang tak kira pada saya. Dia kata bayangkan selepas ini harga barangan keperluan terutama harga makan untuk keluarga akan melonjak tinggi sehingga tidak terkawal dan akan menyebabkan inflasi di mana nilai ringgit akan bertambah kecil. Nanti katanya nak beli sekilo cili hijau pun kena bayar 30 ke 40 ringgit atau lebih. Apalagi harga ayam terus akan melambung naik ke paras antara 15 ringgit ke 20 ringgit sekilo. Jadi kalau 2 kilo makanan ayam akan dijadikan 1 kilo daging ayam mengikut Food Conversion Rate FCR, dan jika sekilo makanan ayam harganya RM4.50 untuk jadi sekilo ayam dia perlukan 2 kilo. Artinya kos untuk ayam ini, untuk mendapatkan ayam seekor ayam ini kosnya lebih kurang dalam RM9 atau RM10. Jadi dengan kos upah, proses, kos transport dan sedikit keuntungan ladang dan pedagang, pastinya harga ayam di pasaran akan berada dalam lingkungan antara RM15 ke RM20 sekilo. Jadi langkah kerajaan kali ini agak tersasar jauh. Slogan kata food security itu tidak diamati atau difahami oleh pemerintah yang kini sibuk untuk membagi-bagikan projek-projek masing-masing kepada anak buahnya. Jadi ini keadaannya. Apa susahnya untuk beri subsidi pada penternak ayam? Tidak ada alasan sama ada penternak itu berlesen atau tidak. Mana penternak ayam, semua kita ada pegawai-pegawai farmer, ada pegawai-pegawai pertanian, turun. Kalau benar ada kilang, ada ladang yang menternak ayam, berikan mereka subsidi untuk pembelian makanan untuk ayam. Jadi kalau itu dilakukan, dapatlah kita mengekang harga itu tidak melonjak. Aduhai, saya tak tahulah. Sebab itu kata Datuk Nur Zahlan, dia kata Datuk Ismail Sabri adalah Perdana Menteri UMNO paling lemah dalam sejarah. Itu kata Datuk Nur Zahlan, bukan saya. Ya, kelewatan buat keputusan mengenai jawatan Zuraidah dalam kabinet. Ini menunjukkan kedudukannya pun begitu lemah. Saya dah bagi tahu awal-awal dulu lagi dah. Kita ni berada menumpang. Kita hanya menempel. Sebab mereka adalah majoriti. Jadi bila mereka menguasai Perdana Menteri yang kita turunkan daripada UMNO dan Perdana Menteri pula tidak tegas, susahlah jadinya. Sepatutnya sekarang ni Perdana Menteri tegas saja. I want this, I want this, I want this. Selagi saya menjadi Perdana Menteri, saya hendak ini dilaksanakan. Bagi saya tidak mengizinkan rakyat Malaysia kelaparan. Menteri Pertanian, saya bagi tempoh 2 bulan. Kalau tidak ada perancangan terbaik, saya minta maaf, saya akan tukarkan anda. Sepatutnya begitu. Tapi nak tukar macam mana? Takut pula bersatu tarik sokongan. Sedangkan masalah Zuraidah pun tak selesai lagi. Saudara, ini macam kata Saudara Faizal, dia kata daripada sembang dia dengan teman-temannya dalam grup WhatsApp. Ini orang profesional. Majoriti mereka bersetuju senario semasa menunjukkan seolah-olah kerajaan sudah lost control dan hilang punca. Problem and people issue keep coming every day and no solution. Artinya masalah yang dihadapi oleh rakyat berterusan, berlarutan dan belum ada lagi sesuatu tindakan yang mantap. To add more, Paris, the world situation also not helpful. Dan untuk menjadi lebih parah lagi apabila situasi dunia tidak memberi apa-apa sebarang kelegaan. Jadi artinya sekarang ni seolah-olah kita Perdana Menteri lost control. Memang pun saya melihat macam mana dengan PAS, macam mana dengan PBM. Ini keadaan saya bersimpati dengan beliau. Sebab itu saya kata jalan terbaik jangan fikir-fikir dah. Menghadap Agung, tuanku, kita nak cari sebuah kerajaan yang mantap supaya dapat kita mengusaikan masalah-masalah rakyat ni. Once and for all, buatlah pilihan raya. Kita tahu memanglah pilihan raya is around the corner. Lagi lambat, lagi lama ditangguhkan, lagi sukar. Saya sebagai warga UMNO memanglah harapan kita kalau boleh biarlah UMNO menang. Tapi dalam keadaan sekarang ni, memang semalam saya tengok, saya mendengar ini kenyataan Datuk Lokman Adam, dia pun membicarakan, dia kata waktu tarikh yang terbaik 3-4 bulan dulu. Kalau yang Perdana Menteri memanggil pilihan raya adalah waktu yang terbaik waktu itu. Tapi lagi ditangguh, lagi lama, lagi masalah. Lagi lama kita simpan masalah ini, lagi parah untuk UMNO. Ini keadaannya. Saudara Haji Muhammad ni sudah-sudah tu desak PM Bubar Parlimen. Kita desak MP-MP UMNO, BN tarik sokongan dari menyokong kerajaan. Saudara Munani, saya tahu anda mungkin daripada parti UMNO, bukan daripada parti UMNO. Tapi
saya nak katakan bahawa MP-MP UMNO yang ada ni, mereka juga tahu untuk nasib mereka. Kalau ada pilihan raya, mereka mungkin tidak akan diturunkan lagi. Takkan mereka nak jerut diri mereka sendiri. Lihat sendiri apa kenyataan yang dibuat oleh kebanyakan pemimpin-pemimpin UMNO. Pilihan raya akan datang, kita akan menurunkan calon-calon yang baru. Yang mana berkarat itu kita akan tinggalkanlah. Secara Cik Nak Jeff, kejap lagi nak naikkan kes COVID. itu keadaannya. Aduh, hai, Saudara Fazil Gadi mati Menteri Dr. PH tak dapat pencen lah. Saya rasa sepatutnya dalam keadaan sekarang ni, mereka tak seharusnya memikirkan diri mereka. Aduh, hai, saya tak tahu macam mana lah. Saya lagi banyak saya bercakap nanti, tak kena gaya, saya sambung dengan Maki Haman pula ni. Jadi kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok. Terima kasih.